Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu 'ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita menyambung risalah fi'il mantiq bagi Syekh Musnid Dunya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu taala. Jadi pada malam ini kita akan memulai masuk tajuk Al-Maqulatul Ashruh. Jadi sebelum nak masuk kitab tu, insya-Allah kita nak buat mukaddimah sikit tentang ilmu makulah asyarah. Insya-Allah pada malam sebelum masuk kitab, sebelum masuk bahasa dalam kitab risalah fi'il mantiq, kita akan nak mulai mukaddimah sedikit daripada atau mukaddimah sedikit tentang ilmu makulah asyarah. Kemudian kata musannif kita rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Jadi al-maqulatul ashruh. Kam aksamul jinsu ali. Baik. Jadi sebelum nak masuk dalam soalan kam aksamul jinsil ali, jawab dia aksamuhu asyaratun wa tusamma maqulatil ashri. Maqulatil asyrah wa hiya jauharun wa kammun wa kaifun wa idafatun wa aina wa mata wa milkun wa wada'un wa an yaf'ala wa an yanfa'ila wal tis'atul akhiratu a'radun. Mari kita dengan mukadimah sedikit kita kenal kalimah al-makulat. Kalau itu makulat ni, tentang makulat setengah ulama asing daripada ilmu mantiq. Jadi tu buat suku, dia panggil ilmu, dia panggil satu ilmu suku pula, dia panggil ilmu makulatul ashr. Ilmu makulat asyarah. Setengah ulama dia duduk dalam kitab ilmu tauhid. Dah. Tengok ulama ya tentang makulat ni tu dalam ilmu tauhid. Oleh kerana apa masuk dalam ilmu tauhid? Ulama masuk oleh kerana kebiasaannya ulama kalam dia duk bahas nak menyabitkan bagi Allah SWT berdalil dengan baharunya dunia ini. Maka apabila berdalil berdasar atau dalil dengan baharu dunia ini, maka terlebih dahulu bagi nak masuk bahasan tentang ilahiyat, kena kenal dulu tentang alam ini. Maka alam dalam bahasan ilmu kalam ia bahas tentang arak dengan jauhar dan juga hukum-hukum. Hukum jauhar, apakah hukum dia? Jauhar ada berapa bahagian? Bagi arak ada berapa bahagian? Apakah hukum bagi arak? Kerana apa? Kerana supaya kita ni tasawur jelas, nampak sungguh, nampak sengoti, supaya matlamat kita supaya nak menyabitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdalil baru dunia ini. Dengan sebab itulah setengah ulama memasuki ilmu makulat dalam ilmu kalam. Contoh seperti kitab Al-Mawaqif bagi Al-Iji, dan juga syarah dia bagi Syarif Jurjani, dan juga kitab Al-Maqasid syarah serta syarahnya bagi Sa'd Taftazani, dan juga kitab Tawali' bagi Imam Baidawi, dan juga Matalib
syarah bagi Tawalik tadi bagi Syarif Jurjani. Dan juga kita Tajridil Aqaid bagi Nasiruddin At-Tusi serta syarah oleh Asfahani juga. Mata tajrid aqaid ni hak Tusi bagi kita katanya ulama Syiah Imamiyah, tapi syarah dia tu iaitu Tasdidul Qawaid fi Syarh Tajrid Aqaid, iaitulah ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitulah Mahmud Asfahani. Berarti kritik ke yang mana Syiah Imamiyah yang tak selarah ataupun yang yang tak bersama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kritik oleh Mahmud Asfahani. Jadi itu kitab tersebut, cara susunnya dia sebelum nak masuk tentang ilahiyat, ia tersebut dulu tentang makulat ni. Tentang makulat, iaitu tentang arak jawhar. Tapi ia tak sebut tajuk makulat, ia sebut tajuk al-umur ammah dalam kitab-kitab mereka tadi. Setengah ulama masuk dalam ilmu mantik, seperti risalah kita fil mantik ni. Jadi ilmu makulat duduk dalam ilmu mantik. Kerana apa masuk dalam mantik? Oleh kerana tentang ilmu makulat ni duk bahas tentang jins su'ali. Maka jins ada 3 yang kita belajar telah lepas. Jinsu alin, jinsu safil, jinsu mutawassit. Maka jinsu alin ia pecah pada jin, maka jenis setengah daripada kuliah khamsah. Maka tak dapat dia kuliah khamsah dalam ilmu mantik. Dengan sebab itulah setengah ulama memasuki ilmu makulat dalam ilmu mantik. Jadi menyambung selepas pada bahasan kuliah khamsah, menyambung terus makulah asyar, seperti mana risalah kita ini. Setengah ulama asing suku, asing suku mana tidak masuk dalam ilmu kalam, tidak masuk dalam ilmu mantik. Jadi hanya ilmu mustakil. Seperti yang kita telah maklum, kebanyakan ulama kita tu pakai kita dan juga guru kita duk baca di rumah tempat kita ni. Dan juga kita kata Ayah Diske rahimahullahu ta'ala ada sebuah kitab Mabda'ul Fikrah dia tu tentang makulah asyarah dengan bahasa Jawi. Jadi nak ayat katanya tentang ilmu makulah asyarah ni bagi kita, bagi mereka yang hendak mendalami dalam ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Maka ilmu kalam, ilmu usuluddin, tauhid tu nama sama tu. Nama yang sama, iaitu nama bagi satu ilmu yang duk bahas tentang aqaid atau penggangan dalam hati yang dibahasakan kepada agama daripada dalil hak yakin. Itu dipanggil ilmu tauhid ataupun ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Jadi patutlah bagi kita kena tahu, sebab kalau kita tahu ilmu makulat, jadi kita dalam lagi dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Dan juga bagi mereka yang minat ilmu sains ataupun ilmu sakut paut dengan masa Syekh kata ilmu wisyasat, patut juga bagi kita untuk mendalami, kerana makulat ni duk bahas tentang makhluk, dan juga ilmu sains duk kajian tentang makhluk. Maka kita nak tahu mendalami asal usul ataupun kuliat bagi ilmu sains yang kita belajar, kita katanya, maka patutlah bagi mereka yang minat ilmu sains boleh mengaji ilmu makulah asyarah. Maka ilmu makulah asyarah ni bukan hanya untuk ilmu kalam saja, bahkan kita kata ilmu lain pun masuk juga. Oleh kerana ia duk bahas tentang makhluk. Itu makulah. Baik, kemudian kita masuk pula ilmu makulah yang mana ulama asing, ulama yang memberi takrif. Jadi setelah mana ulama yang asing kan, kalau ulama tak asing, dia tak nak mentakrif ilmu makulat ilmu apa. Seperti kita kata yang masuk dalam ilmu kalam, dia panggil umur ammah. Yang masuk dalam mantik, dia panggil jinsu ahli, dia tak nak bahas. Adapun yang ulama yang asingkan daripada mantik, daripada ilmu kalam, maka ia memberi takrif ilmu makulat ni ilmu apa. Seperti saya setengah ulama mentakrifkan ilmu bahisun anil ajnasil aliyah lil mumkinatil mawjudah. Kita
kita tulis le kertas dan apa. Ilmu makulat ni bagi setelah mana ulama mengasingkan daripada ilmu kalam dan ilmu mantik, maka terpaksa ulama memberi takrif bagi ilmu tadi supaya we nampak katanya satu ilmu asing. Seperti mana ilmu mantik dan ilmu nahwu, ilmu sarah sebagainya. Jadi ilmu lain ada takrif khas bagi dia. Maka ulama minta takrif. Ilmu makulat asy ilmun bahisun an ajnasil aliyah. Lil mawjudatil mumkinah. Ni. Jadi ulama memberi takrif ilmu makulat ialah ilmu bahisun anil ajnasil aliyati lil mawjudatil mumkinah. Kita tengok sosok ilmu. Yani jinsun fi takrif, sebab tak ilmu ni mustarak. Mantik pun ilmu, sarah pun ilmu, nahwu pun ilmu. Kalau kita nak keluar daripada hak atau mustarak, nak kata khususiat mukhtas bagi makulat, dipanggil dah kata faslun bagi makulat, iaitulah bahisun anil ajnasil aliyah. Ilmu yang duk bahas tentang jenis ali. Jenis kita telah maklum, kita telah belajar dulu. Kulliyun maqulun ala kasiri mukhtalifina fil haqa'iq fi jawabin ma huwa. Yang mana kita telah belajar. Jadi ilmu yang dibahas tentang jenis yang tinggi. Oleh kerana jenis kita telah belajar dulu ada 3. Jinsun alin, jinsun safil, jinsun mutawassit. Maka jinsun alin yang mana kita telah belajar dulu. Contoh saya buat lajah syajarah Fafarius. Hak alin ia jauhar. Jauhar. Jadi ilmu makulah asyarah duk bahas tentang jauhar. Dan juga satu lagi iaitu al-arad. 2 ni. Habis ia kaitnya lil mawjudat, bagi benda ada, benda mawjud, al-mumkinah. Ini nak keluar tubik Allah SWT. Oleh kerana mawjud al-mumkinah ni bukan Allah Subhanahu Taala dan juga sifatnya. Allah Taala benda ada yang wajib, ada pun makhluk benda ada mungkin. Kalau gitu mungkin di ini mawjud dan mungkin maksudnya masih wallah. Lain barang lain pada Allah Taala dan sifatnya, iaitu bahas tentang makhluk. Tapi bukan bahas secara juz'iyat satu persatu, bahas tentang jinsu alin. Nih, jenis yang tinggi. Jenis yang tinggi bagi benda ada hak mungkin. Al-mawjudat al-mumkinah. Iaitu makhluk kita ni. Ni takrif. Ni takrif yang mana untuk bahas. Maka maudhu' bagi ini ilmu. Nah, kita kata maudhu' bagi ilmu iaitulah ajnasul ali. Nah, ajnasul aliyah terdiri daripada terdiri pada arad dengan jauhar dengan arad. Dan juga pembahagian kedua. Wa aqsamuhuma wa ahkamuhuma. Nah, tu maudhu' yang akan bahas. Dalam tu. Faedah dia tu tak ni dah. Faedah ilmu makulat seperti mana faedah mantik. Macam ni nak jagakan kesilapan dalam pemikiran. Jadi faedah sangat banyak. Lebih-lebih lagi faedah yang berkaitan sakut paut dengan ketuhanan, supaya kita nak tahu kata hakikat makhluk ni macam mana, supaya kita untuk nak sebagai dalil katanya ada Allah SWT dan kuasanya Allah SWT.
Dah. Oleh kerana banyak ada Quran bagi firman afal wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak Quran mari. Dan pada diri kamu buat apa mu tak mikir, artinya di situ di kamu situ iaitu kena kepada kita makhluk ni maujudat mungkinah. Maka kita ngaji ilmu makulah asyarah, iaitulah kita nak amal dengan ayat tadi sebab kita nak mikir hal kita. Kalau kita tak ada kaedah tertentu, kita nak mikir tak boleh. Maka kaedah yang ana ulama garis. Jadi kita boleh mikir tentang hal makhluk. Makhluk ni supaya nak menyampaikan kuasa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Jadi ilmu ni sebagai wasilah untuk nak yakin tak yakin bagi ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Itu faedah kita kata ilmu makulah asyarah. Kemudian al-makulah ni apa? Kalimah makulah. Kalimah makulah. Makulah ni jamak daripada makulah. Makulah ni jamak daripada makulah. Makulah ni dengan makna mahmulah. Mahmul. Lawan dia apa? Maudhu'. Makulah lawan dia maudhu'. Contoh kita kata Zaidun qa'im. Maka ini maudhu'. Ini mahmul. Dan juga kita boleh kata laginya mahmul di sini makna panggil mukhbarun biha. Iaitu benda wak khabar. Benda yang kita boleh buat khabar. Kalau kita i'rab di sini kok Zaidun mubtada, qa'im khabar. Tapi mahmum yang ada mahmum di sini kita lupa asal, iaitulah berkaitan dengan jinsu ali. Jinsu ali. Maka jinsu ali ada dua ni ya. Cara ijmanya jauhar dengan al-arad. Kita tahu apanya boleh kita katanya duk bahas mahmud di oleh kerana jinsu ali ni panggil seluah-luah, panggil kita nak khabar mencakup habis. Oleh kerana kaedah yang kita ngaji dalam ilmu nahwu al-khabar am minal mubtada. Khabar ni lebih umum daripada mubtada. Ia tak boleh jadi mubtada lebih umum daripada khabar. Yang paling kurang mubtada ni kena tasawi, sama saja. Tasawi. Jadi tasawi am tu kita dah belajar dah, umum khusus mutlak apa tu. Jadi di antara mubtada khabar ni ia kena khabar lebih am. Seperti Zaidun qa'im Zaidun qa'im. Zaidun ni juz'i. Tengok dalil. Juz'i. Qa'im ni kulli. Kenapa kulli? Sebab tak qa'im, semata-mata qa'im ni jadi afrad bagi qa'im tu banyak. Bukan Zaid seorang. Muhammad boleh nak qa'im. Imran, Bakr. Kalau itu tahta afrad qa'im ni banyak. Tapi ketika ni kita katanya Zaidun qa'im. Zaidun qa'im artinya sifat qiyam tu boleh duduk di Zaid. Kita menyabitkan sifat qiyam di Zaid. Sedangkan sifat qiyam tadi bukan hanya khas bagi Zaid. Kalau gitu di sini al-mahmul a'am minal mawdu'. Kaedah. Kemudian ulama makulah ni mahmul hak lebih a'am lagi, hak lebih luas, hak lebih tinggi kali. Maka tak dapat tidak. Hak lebih tinggi lagi iaitulah tak lain tak bukan jinsu alin. Berarti lepas pada jinsu ali tak adalah jenis hak atas ada tu. Supaya kita katanya Zaidun jauhar. Jauhar. Kalau gitu jauhar benda ambil tempat teluh kau dari dia. Zaid. Jadi jauhar di sini khabar. Kalau kita i'rab. Mubtada, maudhu' ataupun mahmul. Maka jauharnya jadi satu makulah, satu mahmulah bagi Zaid.
Deh. Maka khabar di sini maka ulama mengatakan ya khabar ada dua. Khabar ataupun apa yang khabar istiqaq ataupun ham. Sini ham dia panggil ham. Ham pun di sini panggil ham muwata'ah. Al-muwata'ah. Lawa dia hamlul istiqaq. Lawa dia hamlul istiqaq seperti Zaidun qa'im. Kenapa hamlul istiqaq? Kerana barang yang berhajat kepada istiqaq. Barang hamlul istiqaq ni iaitu barang yang berhajat kepada ta'wil ataupun berhajat kepada istiqaq. Oleh kerana qa'im ni ia pecah pada qiyam. Ia ada mushtaq minhu dia. Qa'im sifatnya mushtaq minhu dia iaitu masdar qiyam. Adapun jauhar ni tak ada. Iaitulah barang yang tidak berhajat kepada istiqaq. Itu panggil hamlu muwata'ah. Jadi Zaidun jauhar ni jadi mahmul. Mahmul saya panggil hamlu muwata'ah. Kenapa? Kerana jauhar ia tak ada asal bagi dia. Asal kelimah lagu tu dah. Ia bukan daripada isi fa'il, bukan apa. Ia lain pada qa'im. Qa'im ni pada isi fa'il. Masdar dia qiyam. Maka beza dua ninya sama-sama mahmul, tapi hak ni mahmul hamlu muwata'ah, hak ni mahmul ham listiqaq. Sebab ia berhajat kepada mushtaq minhu. Maka tetengah makulah asyarah ni panggil haml muwata'ah. Ham muwata'ah bukan ham listiqaq. Maka dengan sebab itulah ulama tetengah makulah ni yang ambil mana hak mencakup piluah, iaitu tak lain tak bukan jinsu ali. Dan juga diri jenis tadi tu, diri jenis yang kita telah belajar, dia tu mushtarak bainal mahiyati wa ghairiha. Dia ni berkongsi yang kita telah belajar lepas ke. Dia ni kulli, zati, mushtarak. Kita belajar ilmu makulat, kita belajar ilmu mantik dan juga sekali makulat ni kita tak boleh lupa asal. Lupa asal mana? Kulli tadi. Kulli yang kita telah belajar, tak ingat muhadarah yang keberapa saya pun tak ingat. Jadi pada muhadarah yang kita telah belajar, kulli ada dua, zati aradi. Zati ada dua, mushtarak dan mukhtas. Dan juga jin ni duduk dalam bahagian mushtarak. Yang ini berkongsi di antara mahiyah di sesuatu dan juga yang lain. Seperti kita kata hayawan. Hayawan manusia pun hayawan. Lain pun hayawan. Jauhar. Kita pun jauhar. Batu pun jauhar. Lembu pun jauhar, pokok kayu pun jauhar, rumah pun jauhar, mutu posika pun jauhar, kereta pun jauhar. Oh, kalau gitu hak ni lebih luas. Kerana apa? Kerana dia jinsu alin. Jinsun alin, jenis hak tinggi. Jadi mencakupi habis lewat afrad dia. Apa juga lewat afrad dia ni menyalahi pada hakikat lain semua. Tapi sah kita kata jauhar. Jauhar ni insya-Allah kita akan mengaji, iaitu benda yang ambil tepat qadatul dia, itu panggil jauhar. Ambil tepat qadatul dia. Insya-Allah kita akan belajar. Tapi sah semua kita katanya ana jauharun, al baitu jauharun. Kita apa as-sayярatu jauharun. Kita kata al-baqaratu jauharun. Jadi semua jauharun. Dengan sebab itulah ilmu makulah ni dia bahas tentang jinsu ahli kerana mencakup habis di bawah, afrad di bawah tu, habis itu. Ni kelimah makulah dengan ana makulah bermakna mahmulah. Mahmul ni lawa dia maudhu'. Tu di situ tentang makulah. Kama dia pula kelimah al-ashru. Ashru ni mana? Ashru ni mana? Maka al-ashru kenapa boleh kata 10? Kerana 10 di sini yakni indal hukama kena kait di situ, iaitu di sisi falasifah. Kerana falasifah mengatakan makulat iaitu jinsu alin di sisi dia ada 10. Mana 10? Jauhar. Yang mana sebutlah kita jauhar, kam, kaif. Idhafah aina mata mil wad an yaf'ala an yang fa'ila 10. Maka 10 tadi tu 1 jauhar 9 arab.
Maka sebab itulah dikatakan ilmu makulah asyarah. Duk bahas 10 perkara ni. 1 jauhar, 9 arak. 9 arak. Maka bilangan 10 ni ada indal hukama. Pas bila 10 ni juga bistiqra, bukan bistiqra nakis, bukan istiqra tam, kerana dia tengok, bukan tengok semua ni. Dengan sebab itulah bila 10 ni yufiduz zan. Oleh kerana tertengah bilang ni makulat ni khilaf di antara ulama. Tapi kebanyakan jumhur hukama ada 10. Dah. Jadi ada 10. Ada jauhar, ada arak. Dengan sebab itulah dikatakan ilmu makulah al-ashru. Habis itu 10 sekali. Jadi 10 di sini jumhur. Jadi dengan istiqra nakis, dengan tengok, bukan tengok istiqra tam. Kalau istiqra tam ni mana dia pesak satu persatu. Ini tidak ada pesak satu persatu kan. Kalau kita kata dia pesak satu persatu, banyak lah. Jadi tak ada masa nak pesak. Makhluk ni Tuhan ni banyak. Maka dia pesak setengah dia boleh pesak, maka dia kaedah. Jadi sebab kata jin soalin tak lari daripada 10 tu lah. Tak lari pada 10. Tu kita kena kelimah ni dulu. Kemudian kita tengok kata musannif kita rahimahullahu taala. Jadi kata musannif kita, kam aksamul jinsil ali, berapakah bahagian jinsul ali? Jawab dia aksamu asyaratun. Habis tu makulah asyarah 10. Mana 10? Waktu sama dan dinamakan juga dan dinamakan 10 ni al-maqulatil asyrah. Dinamakan makulat 10. Wahya, ni 10 ni. Jauharun, jauhar, wa kamun, wa kaifun, wa idafatun, wa aina, wa mata, wa milkun, wa wada'un, wa an yaf'ala, wa an yanfa'ila. Cukup. Wa tis'atul akhiratu, dan 9 yang akhir itu ialah a'radun. Itu panggil a'rad. Itu panggil a'rad. Jadi duk bahas besar dalam ilmu makulat bahas dua lah, jauhar dengan a'rad. Baik. Kita pergi kata musannif kita nak urus satu persatu. Ma huwal jauharu? Apakah jauhar itu? Jauhar ialah huwa al-qaimu binafsihi, yang berdiri dengan sendiri, wal qabilu lil a'radi al mutadadati, iaitulah yang berdiri dengan sendiri, makna tidak tupai yang lain. Itu makna jauhar. Ini kata musannif kita, oleh kerana ta'rif jauhar diri pun banyak, bahkan selisih di antara ulama. Jadi al-qaim bi nafsi ni makni ta'rif hak ulama kita mutakallimin. Mutakallimin kita ada khususnya ahli sunnah wal jamaah. Oleh kerana itlaq dalam ilmu makulah asyarah ni kalau sebut mutakallimin, ia masuk dua, ahli sunnah wal jamaah, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah dan juga Mu'tazilah. Lawan bagi mutakallimin iaitu hukama. Jadi nak kata ilmu ni ilmu makulah asyarah ni, kita Asy'ari ni ada tersendiri. Cara pemikiran, cara bahasa. Mu'tazilah pun ada hak dia. Kadang-kadang selarah dengan Asy'ari. Hukama ni tak serupa langsung. Berarti 3 ni lah. Mana dalam ilmu ni. Nak yang tanya 3 ni besar. Kalau kita nak bahas satu persatu makna besar. Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, lah ni tak ada dah. Tapi pemikir masih ada lagi. Satu lagi falasifah ataupun hukama. Jadi takrif lagu ni takrif ulama mutakallimin. Al-qaimu bi nafsih, yang berdiri dengan sendiri, wal qabilu lil a'radi, dan juga jauhar ni
yang terima bagi segala arak al-mutadadati yang berlawan ni. Terima arak yang berlawan ni. Gerak dia tu berlawan ni. Putih hitam tu arak berlawan ni. Arak-arak ni benda tupai jauhar. Benda tupai jauhar tadi. Kazawatina seperti zat kita, segala zat kita ni panggil jauhar. Wakal hukuli. Hukulu ni kita tahu bumi yang subur. Bumi yang yang baik, yang subur. Hukul. Wal amti'ah dan mata benda. Wal mabani dan bangun ni. Semua ni panggil jauhar. Setengah ulama mentakrifkan jauhar iaitulah benda yang ambil al-mutahayyiz. Apa al-mutahayyiz? Mana benda ambil tepat qadar teluh diri. Benda yang ambil tepat qadar teluh diri. Setengah ulama takrif lagu tu. Benda ambil tepat qadar teluh diri. Kita katanya apa dah? Diri kita setara mana? Ni, tubuh kita duduk ni, tempat kita duduk ni. Tu kita ambil qadar tu. Qadar teluh kita tu. Tu tempat kita. Qadar itu. Dengan sebab itulah kita ambil tepat qadar teluh diri, itu dipanggil jauhar. Tengok ulama takrif tu. Dan juga musannaf kita pun takrif benda yang ambil apa? Benda yang qama bi nafsih, yang berdiri sendiri. Maka takrif dua tu tak ada. Kita katanya tak berlawan. Oleh kerana qama bi nafsih pun makna kata ketika qama bi nafsih tu ia nak ambil tepat qadar teluh diri. Kita tak nak tupai benda lain. Ketika kita katanya qama bi nafsih, berartinya dalam masa yang sama ia ambil qadar tepat, qadar teluh diri dia. Kita kata tubuh kita mulai daripada kepala hingga sampai kaki bawah. Tu tempat kita tu. Kalau kita tubuh besar, qadar kita besar. Sakat kita besar. Kalau kita perasan, kalau kita beralih tepat, kita perasan di ronggang. Ronggang tempat kita. Pada hakikatnya apabila kita walih tepat tu angin ambil pula. Oleh kerana angin ni jisim yang lemah lembut. Jisim lemah lembut tapi boleh duduk tempat kita pula, ganti tempat. Bahawa kita walih, angin pula duduk tempat kita. Lagu tu lah. Ni kita katanya jauhar. Ma huwal aradu? Apakah huwa arad? Jawab dia huwal qaimu bil jauhari. Arad ni ialah benda yang duduk di jauhar. Benda yang duduk di jauhar. Benda tupai jauhar. Wa yakunul jauharu mausufan bihi, dan adalah jauhar itu mausuf, jadi mausuf dengannya, dengan arad. Jadi kita ada jauhar tu mausuf, arad tu panggil sifat. Benda yang disifat dengannya, dengan kita katanya dengan arad. Kita kata seperti kita ni kan. Kita kata kita gemuk, kuruh, kita kata putih, hitam. Maka putih hitam tu dia panggil arad. Kita tu dipanggil jauhar. Kita tu panggil mausuf. Putih hitam panggil sifat. Artinya putih tu ia nak duduk diri sendiri tak boleh. Putih kita tu hidup diri kita. Duduk diri kita. Tu maka putih tu panggil arad. Putih panggil arad. Kita tu panggil jauhar. Kemudian musannaf kita tak sebut. Oleh kitab dia tertengah aksam. Aksam. Kita katanya. Dan juga ahkam. Aksam tu kita sebut. Ahkam. Dan juga aksamun jauhar. Bahagian jauhar dan juga arad. Dan juga hukum bagi kedua musannaf kita tak sebut. Maka saya pun nak sepitah lalu supaya penuntut yang dirahmati sekalian kita boleh ambil faedah. Jadi masalah aksam kita klik semula kepada jauhar. Jauhar kita dah faham katanya al-qaimu bi nafsih, yang berdiri dengan sendiri. Itu panggil jauhar. Dan juga wal qabilu lil a'radil mutadaddah, iaitulah yang boleh terima bagi arad yang berlawan ni. Kemudian jauhar ni dia ada aksam dia, ada bahagian dia. Maka bahagian dia inilah selisih di antara ulama. Jadi ulama kita mutakallimin
Khususnya kita mutakallimin, kita ahli sunnah wal jamaah, al-jauhar ada dua. Al-jauhar ada dua. Mana dua? Kita kata dua. Iaitulah tengok. Jauhar tadi kalau dia tu boleh terima belah bagi, dia panggil jismun. Jauhar juga kalau tak boleh terima belah bagi, dia panggil jauharu fardin. Dua. Jauhar kalau dia boleh terima belah bagi, jismun. Kalau tak boleh terima belah bagi, dia panggil halus sangat tak boleh terima belah bagi, panggil jauharu fardin. Dua. Di sisi mutakallimin ada dua. Ada dua, iaitulah jisim dan juga jauharu fardin. Sini. Kalau kita kata jauhar, kita kata jauhar inda mutakallimin. Kita buat sini lah. Jauhar inda mutakallimin. Darwa. Kenapa? In yakbal kismah. Jika terima ia akan belah bagi, jadi fajismun, maka ia berjising. Kalau ia boleh terima belah bagi, maka ialah jising. Wa illam yakbalha, wa illam yakbalha, jika tidak terima ialah jauhar tanya akan belah bagi. Fa jauharu fardin, maka itu dipanggil jauhar firik. Ini kita teruan ya. Di sisi apa? Di sisi kita kata di sisi ulama mutakallimin ada dua. Ada posisi hukama, jauhar dia ada 5. Ni pak sikit, pala sikit. Ini sebagai tamah Saya kata sini ini sebagai tamah Cuma yang kita sentiasa duk dengar, jauhar ada 2. Jauhar mana? Kalau boleh terima belah bagi, jising, tak boleh terima belah bagi, jauhar. Inilah kita sering duk dengar. Kita ngaji ilmu kalam mana pun ni kita duk dengar. Jising, jauhar firik. Dan juga kita duk dengar ilmu lain pun ni lah. Tapi yang hukama ni, ni bagi orang takhasus saja yang tahunya. Yang saya setul sikit sebagai faedah, ambil faedah bersama. Oleh kerana apabila kita sebut jauhar di mutakallimin, kita sebut juga hukama. Sebab kita nak meraihkan. Sebab ilmu ni, kita kata pada awal tu, boleh kata 10, sebab kita meraihkan dia. Hukama. Kita meraihkan dia hukama, tapi makula asyarah. Tapi walaupun kita kata 10 hukama, kita katanya, ulama kita ahli sunnah khususnya ataupun mutakallimin cara umumnya ada ambil juga kritik yang mana hukama tadi. Walaupun sekalipun 10 ni jadi ulama kita bakal boleh ambil faedah bersama. Dengan sebab itulah kita ni ngaji kerana boleh ambil faedah dengan ilmu ni, khususnya untuk nak berdalil sebagai istidlal ala wujudillah ataupun ala qudratihi ta'ala. Khatamah yakin lagi. Dan juga khatamah yakin lagi kita kenal makhluk. Kita kenal makhluk ni. Kejadian Allah Ta'ala ni khatamah yakin lagi bagi kita. Sebab kita reti ilmu makulah asyarah. Masalah bagi 10 tak 10 tu ala kulah itu dipanggil bina arif. Oleh kerana hukam ada 10, mutakallimin kata tak. Ia tak bila 10. Ya bila kita katanya ya bila kasarnya jauhar. Lepas tu arak pecah bit dua. Arak di sisi mutakallimin. Arak yang tertentu dengan benda hidup, arak yang tertentu dengan lain benda-benda hidup. Arak mukhtas bil hayy, lepas tu arak mukhtas bi la hayy panggil, yang tidak hidup dia panggil kelimah murakkab lagu tu. InsyaAllah kita akan ngaji. Hak ni kita tahu sebagai mukaddimah iaitu jauhar. Jauhar di sisi mutakallimin ada 2. Jika boleh timur belah bagi, jising. Tak boleh timur belah bagi, jahafiri. Jising seperti tubuh kita ni lah. Kita tengok bagi kiri kala kita ni boleh timur belah bagi.
Kalau kita tak boleh kat kata-kata yelah jising lah kita tu. Dah. Apa lagi kita kata depan kita kipas angin. Jising tu boleh kat cabut sosa. Mutu jising, boleh cabut tayar, cabut po. Kereta jising, rumah jising. Pokok kayu jising. Apa lagi kita kata? Hak depan mata kita. Baju jising. Apa kita kata benih apa orang benih. Dah kasarung jising, kopiah jising, tikar jising. Oh penuh. Jadi depan mata kita tu jising semua. Kerana apa? Kerana boleh timur belah bagi. Ilak dia boleh timur belah bagi. Adapun di sisi hukamat, ia kata ada 5. Dah. Ia kata ada 5 di sisi dia. Kenapa 5? Dah. Kerana di sisi hukamat. Dah. Di sisi hukamat kita setuh sisi hukamat cara hospital lalunya. Benda mungkin di sisi dia, tengok. Al-mawjudat mungkin indal hukama. Indal hukama. Hak ni cara umum ni. Cara umum masuk arak dengan jauhat. Arak mungkin ni pecah dua lah. Makna termasuk bih. Jauhat dengan arak diisi ulama lain. Dengan cara ijma. Hukama. Yang pertamanya dia panggil mahallun. Mahallun ni makna tepat. Yang ketiga halun bi mahallihi, yang bertepat di tempatnya. Mahal tak apa. Mahal kita katanya mahal tepat. Yang keduanya halun bi mahallihi, makna yang bertempat di tempatnya. Di tempat mahal ni. Kita kata kita ni. Ni kita nak kira hak hukamat ni, nak hurai betul hukamat mahal. Kita ni zat kita panggil mahal. Putih duduk di kita tu panggil halum bi mahallihi. Mana yang duduk di tempatnya. Berartinya kita ni panggil mahal. Putih, tinggi. Kita kata apa lagi? Gemuk. Tu panggil halun bi mahallihi. Yang duduk di tempatnya. Oleh kerana di sisi hukamat jauhat di sisi dia ada 5. Dah aksam di sisi hukamat ada 5. Mana 5? Jadi kita buatnya apa dah? Jauhar di sisi hukamat. Al jauharu indal hukamat 5. Khamsatun. Mana khamsatun kita katanya? Ya adanya hayula. Ya adanya surah. Ya adanya jismun. Ya adanya al-aql. Ya adanya an-nafs. Baik. Di sisi hukamat dari mana ni? Ada huyula, surah, jismun, aklun, nafs. Dah. Ada apa? Ada 2 ni. Ada 5 ni. Kemudian ni nak hurai satu persatu daripada mana? Ni satu persatu daripada mana ni? Baik. Jadi mewujudah ada 2 ni. Mahal dengan hal. Mahal makna tepat. Hal benda yang duduk di tempat. Baik. Mahal ni ada 2. Mahal di sisi hukamat ni, bukan di sisi mutakalimin. Mutakalimin tak bahas aku ni. Di sisi mutakalimin dia tak bahas di mana hukamat. Ada pening. Jadi kita ngaji ilmu ni bahasa dia dah. Jadi kita nak mendalami, kita nak baca, kita katanya kita nak mendalami ilmu kalam. Kadang-kadang kitab sah, contoh kitab Al-Mawaqif, Maqasid, Tawalik. Kitab tu dia bukan hanya kodak ada
hak kita saja ahli sunnah saja tak. Bahkan ya ada ulama bagi arak pandangnya hak falasifah. Maka tak dapat tidak kita nak tahu cara pemikir dia. Supaya kita nak faham dia. Kalau tidak, kalau kita tak faham dia, jadi kita hukum, ataupun kita tasawur tak kena dengan wakil. Apabila tak kena dengan wakil, kita hukum bersalah. Kita tak jadi setengah-setengah orang dia tak tasawur molek lagi kada nak hukum. Tak kata. Kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, ulama hajar kita, pengikut atau pelajar ataupun penutup-penutup, ia tak adil lagu tu. Ia tak ajarkan nak hukumkan sesuatu sebelum tasawur jelas. Tak ada. Jadi kalau kita tengok ulama kita, kitab ulama kita, ia tak ada nak hukum sebelum tasawur. Oleh kerana kaedah al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwur. Kita nak hukum sesuatu, berarti itu far' capai daripada tasawur. Berarti tasawur tu asal dulu. Hukum tu mari. Kita tak bagi setengah orang kada nak hukum. Tak boleh ngaji ilmu kalam. Tak boleh ngaji ilmu kalam Ustaz, tapi dia tak ada tasawur apa makna ilmu kalam. Dia kena ilmu kalam apa makna ilmu bah apa. Dia kada nak hukum dah sesat dan sebagainya. Tak takut jadi lagu tu jadi dal lagi muka model. Sesat lagi pula menyesat. Tu wa'iyazbillah. Habis itu kita nak tasawur dulu sebelum hukum. Terlebih tu. Dan sebab itulah walaupun kita tak nak beramal hak falasifah, kita tak nak beramal, tapi kita nak tahu sebab kita nak tolak. Sebab kita ngaji dari luar, ngaji kanak amal, ngaji kanon untuk nak tolak. Takut masuk dalam hak kita, takut mari capung dengan hak kita. Habis itu kena ngaji juga. Ngaji di sini panggil fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah untuk kita nak tahu supaya takut benda syubuhat falasifah masuk dalam etikad kita. Apabila kita tahu cara pemikir dia, kita boleh tolak. Baik. Jadi mahal ada dua. Ni pemikir dia ni, mahal muqawwim. Mahal ada dua. Muqawwim. Lima yahullu fi. Patu ghairu muqawwim. Apa makna muqawwim? Betul. Mahal kita faham. Mahal maksud tepat ataupun zat. Boleh panggil juga mahal. Zat tu lebih, kalau tengok istilah di sini, mahal lebih umum daripada zat. Kita katanya mahal makna tepat yang membentukkan barang yang duduk padanya. Jadi tepat ni satu tepat. Kalau kita banding satu kita kata satu apa? Satu benda. Satu benda yang membentukkan barang duduk di tupai dia. Barang tupai dia je duduk bentuk barang tu. Nampak tak? Barang tu. Kalau kita laksanakan benda, kita banding apa? Benda orang buat tepung tu kan? Gandum tu. Tepung tadi. Tepung jadi bekas tubik apa? Bekas tubik bunga, tubik apa tu. Kita kata karipak. Kita buat karipak. Karipak tu laksanakan mahal. Itu apa? Alat dia tu. Lepas tu gandum kita tok le bekas tu baik upah. Tu. Jadi bekas tu untuk membentukkan benda. Satu benda, itu panggil satu mahal. Satu lagi tak ada bentuk. Dia duk cara dia, tak ada bentuk okey. Orang lain mari duk bentuk dia. Mari duk baik dia buat rupa lagu mana. Jadi dia tak ada. Dia tak seperti pertama tadi. Pertama tadi yang membentukkan barang bagi barang hok duk kali dengan dia. Jadi ma yahulu fi, dia tak ada bentuk guna 4 segi ke 3 segi, tak ada. Dialah membentukkan benda tadi. Jadi 4 segi, jadi 3 segi, jadi bulat dan sebagainya. Begitu hal makna yang bertempat. Bi mahallihi, di tempatnya, di tempat ni. Hak ni dia kena duduk sini. Dia kena duduk sini. Supaya tu juga ia ada hal muqawwim. Ada hal yang membentukkan, ada hal ghairu muqawwim.
Nah, mahal muqawwim ni iaitu kena kepada kalau istilah hukama dipanggil maudhu', iaitu kena kepada zat. Kita kata ghairu muqawwim, kita kata kena hayula. Hayula ni yang mana saya buat tepi ni. Hayula ni satu bahagian daripada bahagian jauhar. Lepas tu hal yang bertempat di tempatnya tapi muqawwim membentuk, iaitulah kena surah. Surah yang kita buat tadi ni. Dah. Lepas tu hal ghairu muqawwim yang tidak membentuk, iaitulah kena arak, iaitulah arak semileh. Arak semileh. Kena arak semileh. Baik. Kita tengok sesuatu, lepas tu kita nak bagikan winapak 5 ni. Nah. Jadi mahal yang membentukkan, ia kena gu dengan mana? Ia kena gu dengan hak ni. Kena gu dengan ni. Kita buat contoh. Gu dengan arak, iaitu mau zat gu dengan arak. Kenapa kita kata zat kita ni lah yang membentukkan arak kita? Kita kata zat kita besar, arak pun mengikut besar juga. Sebab arak ni benda tupai zat. Dah. Kita kata zat kita lagu mana? Zat tubuh kita. Berarti arak kita tu kena bentuk mengikut zat kita ni. Mengikut zat kita. Kita kata kulit kita nak jadi besar, dia tak boleh jadi, kena mengikut tubuh kita ni. Jadi tubuh kita itulah yang membentukkan arak. Tubuh kita ni lah yang membentukkan arak. Hak ni indal hukama. Adapun di sisi kita dia tak faham lagu ni. Dia tak faham supaya hukama. Ni hukama dia faham lagu ni. Jadi nak ayat kata tubuh kita ni lah yang membentukkan arak, yang bentukkan sifat. Jadi zat kita ni lah yang membentukkan sifat kita. Bukan sifat yang membentukkan zat. Zat itulah yang membentukkan sifat. Oleh kerana sifat ni ia tak ada bentuk apa-apa. Zat itulah yang membentukkan sifat. Kita nampak sifat besar oleh kerana zat besar. Kita kata kita nampak putih tu nampak banyak oleh kerana zat tu besar. Kita nampak putih tu sikit kerana zat tu halus. Kita nampak hitam tu banyak kerana zat tu besar. Kita nampak hitam tu sikit kerana zat tu halus. Oleh kerana sebab itulah zat ni ia bentukkan sifat. Begitu juga ni, kalau mahal ghairu muqawwim iaitu hayula. Hayula tak ada bentuk. Hayula ni maknanya al-maddah, asal bagi benda. Kita katanya meja kita. Asal meja kita ke apa? Kayu kita kata. Kayu. Kayu tu tak ada bentuk. Kayu asal tak ada bentuk ke apa? Pakai apa pergi bentuk? Rupa. Kita nak buat apa? Kita nak buat rupa meja. Kita buat rupa. Kita buat sobek rupa meja, maka kayu tadi tu asal kayu tak ada rupa ke apa akan jadi rupa meja. Kerana apa? Kerana lawan dia halun muqawwim, iaitu yang duk tupai bagi hayula, iaitu surah. Surah ni lah yang membentukkan hayula. Jadi surah ia tupai hayula. Surah ni lah yang membentukkan hayula. Hayula ni hak ni kita kata maddah, mana asal bagi benda. Tengok kita nak kata asal benda ni amrul i'tibar, kena kira. Kita kata apa? Kita kata umuh. Asal bagi umuh ni ke apa? Kita kata umuh kita tu buat dia ada umuh kayu. Pakai asal umuh kita kayu. Kayu tu dia tak ada bentuk apa kayu. Biasa. Tapi apabila kita buat betul jadi umuh. Betul tu dipanggil bahasa Arab surah. Kayu tu asalkan umuh kita tu asal ada kayu tu panggil hayula. Dah. Jadi asal maka
surah dicampur dengan hayula, rupa dicampur dengan kayu tadi, jadi satu umuh. Rupa kita buat rupa kan, hak tu serah kepada orang ahli lah buat rupa umuh. Lepas tu dicampur dengan kayu, kita takut dengan kayu tadi, jadi satu umuh. Hak ni di sisi hukama. Kerana apa dia fikir lagu ni? Dia fikir lagu ni sebab boleh pucuk fikir lagu ni kerana hukama ia tidak menyabitkan jauharul fardin. Ini pucuk dia boleh fikir lagu ni. Adapun kita mutakallim khususnya ahli sunnah wal jamaah, ia menyabitkan jauharul fardin. Jahafiri benda yang tak boleh terima belah bagi halus lah. Benda halus. Tak boleh terima belah bagi lah. Ia menyabit kata subut ada benda tu, sungguh benda tu. Benda jauharul fardin sungguh. Adapun hukamat tak, dia kata tak. Dan juga mustahil. Tak boleh hadir jauharul fardin. Dengan sebab pemikiran dia tak terima jauharul fardin, maka timbul pemikir lagu ni. Artinya umuh yang kita nak dapat rupa umuh di sisi kita mutakallimin susu umuh daripada beberapa jauharul fardin. Jauharul fardin benar lu. Hipum benar lu khabsa di umuh stoko. Umuh so kita kata. Hak tu di sisi kita. Adapun di sisi hukama ia tak hurai tu. Ia hurai kata umur ni murakkab minal hayula was surah. Hayula kita katanya kalau umuh daripada kayu tu hayula. Surah iaitu gambar yang bentuk umuh yang kita duk dapat tengok tu. Umuh 2 lapis 3 lapis rupa yang kita nampak tu dipanggil surah. Rupa itulah dicampur dengan hayula jadi umuh. Hak nampak zahir, nampak dengan mata lenai kita duduk tu. Tu. Hak tu di sisi hukama. Maka jauhat di sisi dia. Jauhat di sisi dia ada 5. Mana 5? Pertama hayula tadi. Apa hayula? Iaitulah kita kata mahal ghairu muqawwim. Mahal yang tidak betul ke? Yang tak ada betul. Supaya kita nak nampak lagi hayula surah kita kata air batu, ais kering. Ataupun air batu kita tak air batu stoko kita kata. Air batu dak bekas kita buat apa? Kita nak buat air batu dak bekas jadi rupa ke apa? Berarti hayulah was surah. Hayulah air kita kata. Surah rupa yang kita nak tu. Apabila campur hayulah was surah jadi air batu yang kita nak toko depan kita tu. Tu dia panggil di sisi dia. Adapun kita tak murakkab min jauharaini fardaini fa aksar. Jauhar dua jahafiri ke atas. Tapi tu jadi banyak tu. Jadi berartinya kalau benda tu besar, berarti jahafiri tu banyak lagi juzuk dia. Kalau benda halus, jahafiri kurang sikit. Berartinya kalau zat tu besar, jahafiri kau banyak. Sebab benda besar ni benda susun daripada beberapa jahafiri di sisi mutakallimi. Hukama tak. Hukama ia tak terima mula cara pemikiran jauharul fardin. Saya pun tak tahu dah jauharul fardin ni. Kata guru saya kalau nak terjemah dengan atom tu ia tak terjemah tak ada tepat lagi tu. Sebab atom tu kita katanya di sisi mana kadang-kadang termasuk, kadang-kadang stiker tak termasuk. Jadi nak terjemah atom tak boleh lagi. Tapi kita boleh buat bandingnya saja. Atom bagi mereka ngaji kemi benda tak boleh belah bagi dah. Atom tu. Tapi dikehendaki di sini benda tak boleh belah bagi ni ia belah bagi boleh 3. Boleh arid, amid, tawil. Arid lek lebar, tawil lek panjang, amid lek dalam. 3 pesan 3 bentuk tak boleh belah bagi. Apabila tak boleh belah bagi 3 ni baru panggil jauharul fardin. Tak boleh belah dah bagi. Atom kadang-kadang dia boleh belah stapel. Kata saya lah boleh belah stapel. Wallahu a'lam lah. Hak tu kembali kepada orang yang takhassus kemi lah. Atom benda tak boleh belah bagi tu setara mana? Tu kembali. Jadi nak katanya kita nak terjemah jauh fardin atom tu panggil tak tepat. Tak tepat. Wallahu a'lam lah. Hak tu kita tahu mustalahat bahasa Inggeris tu kena cari suku lah. Hak tu di sisi kita makna susun daripada beberapa jahafiri. Ada pun isu hukama dah.
Maka kita kembali kepada bagi Jauhar Indal Hukama. Jadi Jauhar Indal Hukama ada huyula tadi. Yang kedua surah. Surah ni pula lek hal. Huyula pula lek mahal. Dah. Jisim. Jisim ni apa makna jisim di sisi hukama? Iaitulah murakkab minal hayula was surah. Itu di mustalahat dia. Sebab itulah kalau kita baca kitab falasifah, kitab falsafah ataupun kitab tauhid hak besar kita katanya al-mawaqif, al-maqasid, matalib, tawalib dan banyak lagi lah kitab-kitab hak sakit hak saya sebut nama tadi. Kadang-kadang musannif buat orang pandangan falasifah. Maka hikayat atas lidah falasifah kelimah jisim. Maka jisim di sisi falasifah bukan seperti mana jisim mutakalimin. Mutakalimin sebut jisim ialah ma yaqbal linkisam. Benda yang boleh timur belah lagi. Adapun di sisi hukama dak, iaitulah murakkabun minas surah wal hayulah. Dah. Benda yang susun daripada surah dan hayulah. Itu panggil jismun. Seperti mana saya buat contoh tadi lah, rumah. Satu rumah ni di sisi mutakalimin artinya ya huraya guna boleh dibesar kerana murakkab min jauharaini fardaini fa aksar, kerana tu susun daripada buah jauhar pirian ke atas habis dibesar tu. Dah. Ada pun di sisi hukama tak hurai tu, iaitu murakkab minal huyula. Tengok umur asal pada apa. Kalau tanah asal dia. Surah rupa. Rupa kita tak nampak ni. Maka tanah dicampur dengan rupa boleh duk. Asal tanah tak ada rupa apa. Tanah semata-mata tanah. Apabila kita pergi rupa, buat rupa itu ini jadi. Apabila di rumah stoko kita tak nampak ya dah duk cagak rumah kita katanya, itu dipanggil jismun di sisi apa? Hukama. Kita banding tubuh kita pula. Tubuh kita manusia ni, hukama. Huyula. Maka huyula tubuh kita ke apa? Tanah, angin, air, api. Tu asal. Lepas tu hayulah, lepas tu surah. Mana surah? Rupa kita tak nampak ni, rupa tinggi, kuru kita katanya. Surah. Campur dua tu, jadi kita ni. Kita sekarang ni panggil jismun. Hak tu hurai beliau. Ada apa kita, ahli sunnah wal jamaah tak hurai tu? Hurai katanya, tubuh kita ni kerana tersusun daripada beberapa jahafiri ataupun dua jahafiri ke atas. Itu tubuh kita. Adapun hukama tak. Tu kita manusia ni hayula kita ni gapo? Hak tu takhilah. Setengah kata air asal, setengah kata api asal, setengah kata tanah asal, setengah kata angin asal. Kau ala kulah khilah di sisi falasifah. Falasifah kata angin asal, hak lain pecah pada tu. Dak tanah asal, air api asal, air asal dan sebagainya. Ala kuliah salah satu pak atau pak itu panggil hyula bagi manusia. Maka surah rupa kita ni lah, rupa betul ke kita ni panggil surah. Campur di antara takdir tulis panggil insan, panggil jisim. Itu panggil jismun. Dah. Al-aql ni makna kata benda yang tidak berkaitan dengan jisim. Dah. Al-aql benda bukan jisim. Makna kata benda tidak susun daripada hayula dan surah. Dan juga an-nafs begitu. Dah. Jadi benda tidak susun daripada hayula was surah ada dua, adalah al-aql wan nafs. Al-aql ni ia sakut paut dengan jisim. Dia tak ada susun pada huyula was surah tapi dia sakut dengan jisim. Sakut dengan jisim, sakut betul tasarruf dan tadbir. Okey. Itu nafs ni tasarruf dan tadbir. Tasarruf ni getah. Boleh buat itu gini, dia panggil kita katanya boleh buat gitu gini. Tasarruf getah, tadbir, dia panggil nafs. Kita ni ada nafs. Al-aql mana taksir. Al-aql taksir mana yang memberi bekas. Takluk oleh kerana di sisi falasifah
Ia mengatakan suatu benda ni boleh bekas sama suatu benda. Ini dah. Ini apa? Ini berkait. Ini kita katanya hak ni mengikut etikad dia. Dengan sebab itulah. Dengan sebab di sinilah ulama kita Ahlus Sunnah pada awal-awal tu tak boleh terima tu mantik. Maka sebut mantik pada awal termasuknya makulah asyarah. Dengan sebab ada pertetengah dengan pegangan kita. Dengan ajaran kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh kerana di sini kita al-aql wan nafs, tengah kata tula, tengah kata benda ni benda yang Allah Taala ya tahu. Kita manusia tahu nak takrif tak boleh. Tu. Ala kulli hal falasifah ya duduk situ di sisi dia. Di sisi dia ada 5. Adapun kita tak Jauhar kalau boleh terima belah bagi, Jisim tak boleh terima belah bagi. Kita katanya Jauharul Fardin. Beda. Tu kita kata sepital lalu pembahagian kepada Jauhar indal hukama, iaitu ada hayula, ada surah, ada jism, ada al-aql, ada nafs. Dua-dua jism al-aql wan nafs dia panggil apa? Dia panggil jauhar mujarrad. Jauhar yang tidak susun. Mujarrad ni makna tidak berkaitan dengan hayula was surah. Tak ada susun gapo ya. Tapi ya ta'allaku bil ya sakut pak ngab jism. Tapi sakut saat itu kalau bit tadbir wat tasarruf iaitu nafs. Lepas tu kalau lain pada dua tu dia panggil al-aql. Lain pada tadbir tasarruf dia panggil al-aqlu. Habis. Kemudian habis setengah tu kita pergi pula satu satu lagi iaitu hukum bagi jauhar. Adapun hukum bagi jauhar. Jauhar ni hukum dia ada hukum dia. Ada hukum dia, ahkam dia. Setengah daripada hukum. Setengah pada hukum jauhar ni iaitulah terima kekal 2 masa. Al-baqa zamanain. Qabilun lil baqa zamanain. Terima dan untuk kekal 2 masa. Apa maksud kekal 2 masa? Ini hukum dia. Tengah daripada hukum jauhar. Jauhar ni kekal 2 masa. Lagu mana? 2 masa di sini makna katanya detik pertama, detik yang kedua tu jauhar sama. Jauhar tula. Jauhar tula. Mandi benda tula. Jadi kekal 2 masa. Maka tertengah masalah jauhar kekal 2 masa ni khilaf di antara khususnya ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan Asy'ari dia katanya la yabqa zamanain, tak kekal 2 masa. Lepas tu kita ni, tubuh kita ni, diri kita ni, kita tak diri kita bagi takdir dengan diri kita tengah hari, dengan diri kita pada malam ni, adakah diri kita lain? Kalau mengikut Abu Hasan Asy'ari tak lain. Allah Ta'ala duk tajdid semua. Allah Ta'ala sentiasa duk baru semua. Sebab di sisi dia la yabqa zamanain. Adapun di sisi Imam Haramain kita kata dan pengikut yang termasuk Imam Razi, kita kata Imam Ghazali, yabqa zamanain, kekal dalam 2 masa. Berartinya sebut kekal 2 masa berarti kita bagi takdir dengan kita hari sama. Hak tula tu. Dan juga malam pun hak tula. Maka kita kata mikir buat apa boleh mikir kita lalu nak yata ilmu ulama je bercara tepat ni. Tapi itu kita kata setengah bagi orang tidak terima, dia kata ilmu ni sesat dan sebagainya. Bagi orang tak boleh terima dia kata sesat. Ya sesat tu boleh ada dia tak boleh terima apa dia kata sesat. Sebenarnya kita nak fikir makhluk sebab Tuhan suruh fikir tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillah. Suruh fikir makhluk, jangan fikir zat Tuhan banyak. Riwayat tertengah Allah hadis suruh fikir makhluk, jangan fikir tertengah zat Tuhan. Pasti jelah ni kita ngaji ilmu makulah ni salah satu wasilah untuk kita nak fikir makhluk. Wihnu dengan mutabik di waqi'. Jadi kita fikir makhluk dan juga kita nak tambah yakin lagi kita belajar ilmu kalam. Tu satu. Setengah daripada hukum jauhar lagi, dia tak boleh nak masuk gimari, nak masuk jauhar supaya tubuh kita nak pergi masuk tubuh orang lain tak boleh.
Dah nak masuk dengan tanpa tambah pada tubuh. Panggil dengan yang masuk tapi dengan tanpa ada tambah pada apa? Pada bentuk ke tak ni tu. Dia tak boleh masuk. Tak boleh nak masuk. Tubuh kita dengan tubuh. Dengan tubuh kita kata dengan tubuh sang kita. Nak masuk tak boleh. Jadi jiseng nak pergi masuk jiseng tu lagi tak boleh. Kalau kita kata masuk dengan jalan zarfiyah, contoh ke mana? Air duduk dalam gelas, hak tu tak masalah hak tu. Hak tu tak apa. Air duduk dalam gelas. Air masuk dalam gelas. Air tu dipanggil mazruf. Gelas. Fil kup ni kita tak dalam gelas. Tu tak ada masalah. Cuma kita kata tubuh kita sama tubuh kita ni. Tak boleh. Tubuh sang kita nak pergi masuk dalam tubuh sang kita. Itu kita kata jauhar. Kita kata jiseng hok kah. Lepas kita kata apa? Jing tu nak pergi masuk dalam manusia. Jing tu dia panggil dia masuk dalam benda gaib. Benda gaib ni dia bahas suku pula. Hak ni kita dah bahasnya masalah benda syahid. Benda syahid. Kalau kita pergi buat kias kata pas jing dia masuk dalam tubuh manusia tu, jing tu kita kata benda gaib. Benda gaib ni lain bahasa dia. Sebab benda gaib ni bukan semua kita katanya manusia ni nampak. Hak ni khususiat bagi setengah orang Allah Taala bagi ke dia. Cuma dia duk bahas di sini ilmu makulat pada takrif takdirnya. Makulat maujudah al-mumkinah. Makna kita katanya benda hak kita boleh tengok dengan syahid dengan mata. Kita ngak anggota kita ni. Walaupun kita kata dengan tak itu berartinya lawan dia benda gaib, benda tak nampak tengok itu maksudnya jin. Oleh kerana kalau kita tengok lewat kita buat syajarah Fafarius tu, ya jin tu tak ada masuk dalam bahagian kita katanya dalam tu ya suku. Jadi ulama buat suku. Saya pun tak ingat kok cara lahjah dia tu ya suku. Dalam syajarah Fafarius tu lain. Tu setengah daripada hukum bagi jauhar. Setengah daripada hukum jauhar lagi hak akhir sekali pada malamnya iaitulah sama jauhar pada hakikat. Sama jauhar pada hakikat. Berartinya kita dengan semua makhluk kita katanya hakikat sama. Tak supaya di arak. Arak tak supaya hakikat sama. Sekarang apa? Kerana kita hakikat kita ni tersusun daripada jahat firik. Susun jadi kita. Susun jadi tu. Susun jadi kau ni. Susun jadi kau ni. Kita kata. Berartinya kita ni murakkab min jauharani fardain. Habis tu hakikat sama. Pas kita duk tengok tak sama itu besar itu halus itu si. Tinggi rendah. Hak tu arak. Tak serupa di arak. Hakikat sama. Tapi tak ini mutakallimi. Mutakallimi katanya jauhar, semua jauhar hakikat sama. Yang tak sama kita nak nampak tengok tak sama kerana ada arak dia. Arak tu tak sama. Sebab ada arak itulah kita tengok jauhar tak sama. Pada hakikat jauhar ni sama. Sebab jauhar asal dia murakkab min jauharain fardin fa'aksar. Semua super belaka. Makhluk Allah Ta'ala lagu tu. Ada pun hukama ataupun falasifah tak. Dia katanya jauhar pada hakikat dia tak sama. Semua tu menyalahi belaka. Kerana apa? Dia bina di atas jisim dia ialah murakkab minal hayula was surah. Dia bina tak itulah. Dan juga kerana dia bina tak kaedah dia yang menafikan jauharu fardin. Dengan sebab itulah di sisi hukama jauhar pada hakikat berlainan. Jadi segala jauhar masih Allah ni berlainan. Kerana dia bina atas katanya jisim murakkab minal hayula was surah.
dan juga ia bina di atas yang nafi jauharul fardin. Adapun kita ahli sunnah mutakallimin, ahli sunnah wal jamaah khususnya hakikat sama laka. Kenapa hakikat sama? Kerana asal daripada tersusun daripada jauharul fardin ke atas, dua jauharul fardin ke atas, jadi serupa laka. Apabila kita tengok tak sama ni, ada besar, ada halus, ada tinggi dan rendah, kerana arak tak sama. Maka arak ni benar aridi. Benar aridi tak sama. Dengan sebab itu dia tak sama tu. Kalau kita tahu baju bakal buat L, buat M, buat S, kerana aridi panggil. Arak tak sama, tapi jauhar sama pada hakikat. Tu insya-Allah pada muhadarah qadimah kita akan masuk pula tetengah aqsamul arak dan juga ahkamuhu dan juga segala hukumnya, segala hukum bagi arak. InsyaAllah pada malam ni sekat ni saja. Akhir kali saya kata wa ufawwidu amri ila Allah innallaha sami'un bi'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.